Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam Digital Learning PDPR Pendidikan Syariah Islamiah. Tajuk ayat hukum nasab anak angkat. Firman Allah Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Artinya, panggillah anak angkat itu dengan nama bapa mereka sendiri. Cara itulah lebih adil di sisi Allah. Maka jika kamu tidak mengetahui bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kamu yang seagama dan sebagai maula-maula kamu. Dan kamu pula tidak dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya, tetapi berdosa perbuatan yang disengajakan oleh hati kamu. Ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey, dalam ayat ini ada beberapa tuntutan hukum dalam ayat 5 daripada surah Al-Ahzab ini. Okey, yang pertama sekali, diingatkan bahawa wajib menasabkan anak angkat dengan nama bapa kandungnya. Dan yang kedua, anak angkat tidak diketahui bapa kandungnya boleh dipanggil dengan panggilan saudaraku. Manakala yang ketiga, jika menasabkan anak angkat dengan nama bapa angkat secara tidak sengaja, tidak berdosa, tetapi jika disengajakan, dikira berdosa. Jadi maknanya kesimpulannya, tuntutan hukum dalam ayat ini ialah wajib menasabkan nama anak angkat tadi dengan nama bapa kandungnya. Okey, kita terus kepada sebab nuzul ayat 5 surah Al-Ahzab ini. Ayat ini sebenarnya diturunkan berkaitan dengan kisah Zaid bin Harisah, iaitu bekas hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah mengambil Zaid bin Harisah sebagai anak angkat sebelum kerasulan baginda. Tetapi orang ramai memanggilnya dengan nama Zaid bin Muhammad. Lalu Allah menurunkan ayat ini melarang perbuatan tersebut dan memerintahkan untuk menasabkan anak angkat kepada bapa kandungnya. Okay, jelas daripada sebab nuzul ini ialah anak angkat Rasulullah Zaid bin Harisah yang dipanggil sebagai Zaid bin Muhammad, kemudian lalu diturunkan ayat melarang menasabkan kepada nama bapa angkat. Seterusnya, kaedah istinbat hukum berdasarkan lafaz ud'uuhum. Jadi ulama mengistinbat hukum ayat di atas tadi dengan lafaz ud'uuhum, iaitu fi'il amar yang menunjukkan perintah. Jadi setiap perintah suruhan membawa hukum wajib. Oleh itu, anak angkat wajib dinasabkan kepada bapa kandung. Menasabkan anak angkat kepada bapa angkat adalah dilarang sama sekali. Okay, seterusnya kita lihat batas-batas pergaulan antara anak angkat dengan keluarga angkat. Yang pertama, memberikan pendidikan agama secukupnya kepada anak angkat dan anak kandung sejak kecil lagi, terutama tentang aurat dan adab pergaulan dalam keluarga. Boleh. Yang kedua, menjaga batas pergaulan seperti sentuhan dan bahasa badan di antara anak angkat dan keluarga angkat. Ketiga, menjaga batas aurat dan di dalam kalangan ahli keluarga apabila anak angkat telah akil baligh, kerana keluarga angkat bukanlah mahram. Sebab itulah batas-batas pergaulan dan batas-batas aurat antara anak angkat dengan keluarga angkat mesti dijaga. Ini kita kena fahami. Okay, hikmah suruhan menasabkan anak angkat kepada bapa angkat sebagai mengiktiraf bapa kandung yang dapat mengekalkan pertalian nasab antara mereka. Hikmah yang kedua, supaya dapat memelihara silsilah keluarga supaya tidak bercampur dengan orang yang tiada hubungan kekeluargaan. Ketiga, menjaga batas aurat dan pergaulan antara anak angkat dengan keluarga angkat kerana mereka bukan mahram. Hikmah yang keempat, memastikan hukum perkahwinan anak angkat perempuan sah apabila walinya ialah bapa kandungnya.
kerana bapa angkat tidak boleh mewalikan anak angkatnya. Okey, yang kelima, memelihara hak seorang anak angkat kepada bapa kandungnya seperti hak pewarisan harta pusaka. Sebab apabila ayah kandung meninggal dunia, anak kandung boleh mewarisi harta pusaka. Tetapi kalau ayah angkat yang meninggal dunia, anak angkat tidak boleh mewarisi harta pusaka bapa angkatnya. Dan yang keenam, anak angkat dapat mengenal asal-usul keluarga kandung supaya tidak berlaku kekeliruan pada masa hadapan. Di antara kelebihan mengambil anak angkat ialah dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara keluarga angkat dengan keluarga kandung agar dapat melahirkan masyarakat yang harmoni. Jadi sebab itu tidak perlu dirahsiakan. Yang kedua, membantu keluarga yang kurang berkemampuan tetapi mempunyai tanggungan yang ramai supaya dapat menjalinkan kehidupan yang sempurna. Kadang-kadang ada keluarga yang mempunyai anak yang ramai tapi tidak berkemampuan. Manakala yang ketiga, memberi kebahagiaan kepada mereka yang tidak dikurniakan zuriat. Dan hikmah yang keempat, dapat melahirkan perasaan kasih sayang antara anak angkat dengan keluarga angkat supaya layanan yang diberikan. Kaedah terbaik dalam penyelesaian aurat dan batas pergaulan ialah yang pertama sekali, mengambil anak angkat di kalangan ahli keluarga yang terdekat, seperti anak perempuan daripada adik-beradik sebelah bapa atau anak lelaki daripada adik-beradik sebelah ibu. Jadi ambil anak saudara. Yang kedua, memberitahu anak angkat tentang keluarga kandung mereka. Jadi tidak perlu dirahsiakan. Kemah yang ketiga, menjadikan anak angkat sebagai anak susuan. Jadi susukan supaya anak tersebut menjadi anak susuan. Jadi tata caranya anak itu mestilah berumur sebelum berumur 2 tahun dan 5 kali penyusuan yang mengenyangkan. Manakala yang keempat ialah jika mereka telah berumur lebih daripada 2 tahun, berikan pendidikan agama sejak kecil lagi tentang batas aurat dan adab pergaulan dalam keluarga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.